Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Gunnam Kaur selaku pensyarah bagi subjek Educational Psychology. Saya, Nolinda binti Ramli, pelajar Master in Education, semester 3, sesi Januari 2021, akan membentangkan tentang bagaimana anda dapat menerapkan motivasi dan pembelajaran di dalam kelas untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik berdasarkan tema yang telah dipilih, iaitu motivasi dan pembelajaran. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan tema yang telah dipilih. Dari sudut definisi, berdasarkan Kamus Dewan, motivasi bermaksud keinginan yang keras ataupun semangat yang kuat dalam diri seseorang yang mendorong diri dia untuk berusaha melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Manakala pembelajaran didefinisikan sebagai proses belajar. Motivasi terbahagi kepada dua, iaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang disebabkan oleh rangsangan dari luar diri individu yang terbentuk supaya belajar. Manakala motivasi intrinsik pula adalah rangsangan dalam diri individu yang terbentuk kerana kesedaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya sebagai bekalan untuk menjalani kehidupan. Motivasi pembelajaran dalam pelbagai perspektif. Antaranya perspektif behavior yang melibatkan insentif luaran seperti memberi ganjaran dan denda. Contohnya teori penugahan Skinner, iaitu penugahan positif dan negatif. Penugahan positif memberikan sesuatu ganjaran atau pujian setelah menunjukkan perlakuan yang baik yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Manakala penugahan negatif adalah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan yang dilakukan secara berkala. Perspektif kognitif pula adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dalam diri individu. Contohnya teori Gestalt oleh Max Wertheimer dan Kohler yang menekankan faktor-faktor seperti azam diri, rasa ingin tahu, cabaran. Okay, contohnya, bolehkah saya berjaya? Apa yang akan berlaku jika saya gagal? Okay, seterusnya, perspektif humanistik. Perspektif humanistik menegaskan motif intrinsik, iaitu dalaman, yang bertindak atas dasar keperluan berdasarkan teori Maslow dan Rogers. Secara kesimpulannya, keberkesanan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran dari perspektif behavior, kognitif dan humanistik banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh guru dan juga suasana dalam bilik darjah. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana saya akan menerapkan motivasi dan pembelajaran di kelas untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Subjek yang dipilih adalah pendidikan seni visual, tahap sekolah menengah. Strategi melibatkan pemusatan guru, pemusatan pelajar, berasaskan bahan, berasaskan tugasan ataupun aktiviti. Strategi pemusatan guru adalah pengajaran secara langsung yang melibatkan perbincangan yang mengutamakan murid sederhana dan pencapaian, di mana semua murid adalah sama kadar perkembangannya. Pemusatan pelajar pula adalah pengajaran yang berasaskan masalah, di mana pengetahuan sedia ada murid, yang melibatkan pengetahuan sedia ada murid, apa yang ingin diketahui dan apa yang dipelajari. Pemusatan murid ini adalah pembelajaran secara aktif yang dinamik, di mana murid ada gaya pembelajaran dan membina makna masing-masing. Seterusnya, pembelajaran berasaskan bahan yang terbahagi kepada visual dan juga buku atau bahan cetak. Secara visual ni maksudnya yang melibatkan audio, tayangan seperti multimedia, filem, video, komputer. Manakala buku atau bahan cetak adalah melibatkan buku teks ataupun buku kerja. Strategi berasaskan tugasan atau aktiviti adalah melibatkan komponen prinsip Merrill seperti demonstrasi, aplikasi, pengaktifan, integrasi dan juga pemusatan tugasan. Baiklah, berdasarkan strategi
yang telah diterangkan, iaitu pemusatan guru, pemusatan pelajar, berasaskan bahan, berasaskan tugasan dan aktiviti. Saya akan menerapkan strategi tersebut ke dalam proses pengajaran dan pelajaran subjek seni visual. Pertama, memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi seperti aktiviti masa terhad ataupun tayangan multimedia berkaitan dengan topik. Tujuan utama set induksi ini adalah untuk membina hubungan baik, di mana aktiviti set induksi ini sangat penting pada awal kelas. Tetapi perlu fleksibel, berbeza dan sesuai mengikut keadaan atau tempat. Seterusnya, memberi penerangan berkaitan topik atau aktiviti yang hendak dilaksanakan. Tujuan dia supaya pelajar tahu apakah objektif yang hendak dicapai, apakah aktiviti yang akan mereka laksanakan dan bagaimana akan melaksanakan aktiviti tersebut. Maksudnya di sini, memberi gambaran yang jelas berkaitan dengan topik yang hendak dipelajari. Seterusnya, menggunakan visual ataupun gambar ataupun carta ataupun mungkin juga objek 3 dimensi untuk membantu pelajar mengaitkan idea dengan gambar. Secara tidak langsung dapat membantu mereka menjana idea dengan lebih baik. Selain daripada itu, saya akan menerapkan sedikit humor ataupun jenaka ataupun memberi soalan-soalan yang menarik kepada pelajar untuk menarik perhatian mereka supaya bercakap. Humor ataupun jenaka ni adalah satu ubat yang baik kerana memberi motivasi dan meningkatkan mood, semangat. Selain mengurangkan tekanan dan menimbulkan rasa tenang. Saya juga akan menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam pelajaran secara aktif dan mengaitkan isi dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sebenar. Maksudnya di sini berkongsi pengalaman masing-masing. Seterusnya, memodelkan hubungan antara tanggungjawab dan pembelajaran. Maksudnya di sini berbual dengan pelajar secara humanistik, peka untuk ataupun memupuk keyakinan di dalam kelas agar mempunyai suasana yang hangat dan menyeronokkan. Ini tujuan dia adalah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran termasuk sesuatu yang menggembirakan atau mungkin sedikit yang menakutkan agar pelajar belajar dengan baik dan dapat mengingat dengan lebih baik. Selain daripada itu, saya akan merangsang kelas dengan muzik latar apabila pelajar berasa letih, bosan atau berasa putus asa. Kenapa muzik latar? Tujuan ini adalah untuk ubah suasana bilik belajar, untuk tenangkan pelajar, untuk mengaktifkan pelajar, mengelakkan pelajar bising, memberi inspirasi, kemahiran berfikir secara kreatif dan mengukuhkan pemikiran intuitif pelajar. Bila kita boleh guna muzik ni? Muzik latar ni kita boleh guna pada permulaan pelajaran ataupun semasa latihan membaca, semasa pembincangan kumpulan kecil, semasa kuis pendek ataupun mungkin semasa permainan dijalankan ataupun pada akhir kelas. Dan yang terakhir, memberi pujian seperti kerja yang baik atau syabas. Tujuan dia ni untuk menggalakkan pelajar meningkatkan kreativiti dia, meningkatkan semangat dia untuk menghasilkan kerja yang lebih baik. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih.